الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dan redha-Nya di dunia akhirat. Marilah kita memberi sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan dan berhenti dari melakukan perkara yang lalai dan sia-sia seperti menggunakan telefon atau berbual-bual. Semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita mengikuti khutbah Keluarga Harmoni Negara Madani. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Islam, permulaan sesebuah keluarga adalah melalui sebuah perkahwinan yang dituntut oleh syariat yang juga merupakan sunnah Nabi SAW. Melalui ikatan perkahwinan, nasab keturunan manusia dapat dipelihara, seterusnya melahirkan generasi umat manusia selaku khalifah Allah di muka bumi ini. Sudah menjadi kewajipan seorang Muslim membina keluarga yang bahagia dan bertakwa kepada Allah bagi mendapat keberkatan di dunia akhirat. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga, dikawal oleh para malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala perintahnya, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Dalam membincangkan pembinaan sebuah negara, keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang berilmu dan bertamadun. Oleh itu, unit asas inilah yang menjamin kesinambungan dalam melahirkan generasi berkualiti, seterusnya membina negara sejahtera. Setiap unit keluarga ibarat sebuah bata tersusun bersama batu bata yang lain untuk menjadi sebuah bangunan yang besar, teguh dan megah. Perumpamaan ini selari dengan mafhum sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Al-Bukhari yang bermaksud, seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan yang bahagian-bahagiannya menguatkan antara satu sama lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada bulan November ini kita akan menyambut sambutan bulan keluarga kebangsaan yang bertemakan Keluarga Harmoni Negara Madani, yang mengutamakan penerapan elemen kasih madani dan perpaduan negara yang membawa nilai kasih dan harmoni supaya dapat membentuk masyarakat ke arah matlamat pembinaan negara Malaysia Madani. Sambutan bulan keluarga kebangsaan ini merupakan acara tahunan yang telah dilaksanakan sejak 1990. Kerajaan mengisytiharkan setiap 9 November sebagai Hari Keluarga Kebangsaan. Seterusnya 25 Jun 2012 kerajaan telah mengisytiharkan bulan November sebagai bulan Keluarga Kebangsaan. Sambutan ini antara lain bertujuan menggembleng peranan dan komitmen semua pihak terhadap usaha dalam perpaduan negara bagi memupuk nilai murni selari dengan jajaran nilai teras Malaysia Madani. Justru pada tahun ini sambutan November bulan keluarga kebangsaan akan memfokuskan kepada 5 teras keluarga bahagia, iaitu kasih yang merangkumi kasih sayang, akhlak, sihat dan selamat, berilmu,
dan harmoni. Kasih sayang yang dituntut oleh Islam berpaksikan kepada keimanan kepada Allah dan rukun iman, serta dibuktikan melalui amal soleh. Hal ini bermaksud kasih sayang kepada makhluk perlu bersandarkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan bukan mengikut tuntutan nafsu. Sifat kasih sayang merupakan fitrah semula jadi yang Allah kurniakan di dalam naluri insan. Naluri ini diterjemahkan dalam hubungan keluarga di antara suami isteri, anak-anak, adik-beradik dan saudara mara yang saling berkasih sayang. Malah dalam hubungan masyarakat, kasih sayang sama jiran dan sahabat handai pastinya menyemai sifat saling menghormati dan saling membantu antara satu sama lain. Pembentukan akhlak yang baik seperti hormat menghormati, tolong menolong, jujur, amanah, bertanggungjawab dan adil haruslah menjadi amalan dalam sebuah keluarga. Ibu bapa yang bertanggungjawab perlu membimbing anak-anak seperti mendidik anak-anak agar menghormati ahli keluarga yang lebih tua, sentiasa bersikap jujur sesama ahli keluarga, suka tolong menolong dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah di dalam institusi keluarga. Sesungguhnya Islam menyuruh umatnya untuk sentiasa berbuat baik kepada ahli keluarga. Jadikan Nabi SAW sebagai contoh ikutan dalam membina dan membentuk budi pekerti mulia. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Nabi itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya di dalam masa susah dan senang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sihat dan selamat suatu yang dituntut dalam Islam. Rasulullah semasa hayatnya sentiasa menunjukkan gaya hidup sihat. Hakikat ini membuktikan bahawa urusan menjaga kesihatan antara inti ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam institusi keluarga, Islam telah menggariskan hak-hak yang wajib dipatuhi oleh suami selaku ketua keluarga. Seorang mukmin tidak hanya bergantung kepada ibadahnya semata-mata seperti berzikir, bersedekah dan sebagainya. Namun seorang mukmin itu seharusnya sentiasa berhati-hati terhadap perkara yang boleh memudaratkan dan mengancam keselamatan diri dan ahli keluarganya. Kita berusaha sebaik mungkin untuk memastikan diri dan ahli keluarga melakukan amal kebaikan, menjauhi sebarang perkara yang mendatangkan keburukan. Ilmu pengetahuan yang mendalam juga menjamin jaminan utama bagi pembangunan bangsa yang dihormati, kerana melaluinya manusia akan meraih kemuliaan, kehormatan, ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan ganjaran di akhirat. Menuntut ilmu adalah suatu kewajipan bagi setiap Muslim. Begitu juga dalam keluarga, ilmu mesti dijadikan asas dalam pembentukan keluarga bahagia. Dalam institusi keluarga, ibu bapa perlu menjadi penggerak kepada tradisi ilmu dan amal. Ibu bapa perlu menjadi teladan kepada anak-anak tentang pentingnya ilmu dan beramal dengan apa yang telah dipelajari. Justru orang Islam yang berilmu haruslah bertindak sesuai dengan ilmunya dalam usaha meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ahli keluarga bertanggungjawab untuk saling mewujudkan mahabbah dan mawaddah dalam keluarga. Inilah yang dapat menjamin keharmonian. Sikap toleransi, betulan ansur dan saling berkomunikasi menjadi asas dalam perhubungan di antara ahli keluarga. Justru setiap ahli keluarga yang mendambakan keluarga harmoni perlu memahami dan memikul tanggungjawab dan peranan masing-masing. Komunikasi, interaksi yang harmoni di antara generasi dan komuniti dapat meningkatkan kesejahteraan, mempunyai objektif yang jelas untuk dicapai sama ada secara individu atau bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap satu sama lain. Keharmonian sebuah keluarga itu akan tercapai
apabila semua ahli keluarga sama-sama berusaha mewujudkan persekitaran keluarga yang harmoni. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sempena sambutan November bulan keluarga kebangsaan pada tahun ini, mimbar menyeru sidang jemaah sekalian untuk bersama mengamalkan nilai kasih madani dalam kehidupan kita dengan berlandaskan Islam. Konsep negara madani memfokuskan untuk melahir dan mengukuhkan nilai individu dan masyarakat bagi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu juga dalam institusi keluarga. Sebagaimana pentingnya nilai insan itu seharusnya bermula dari rumah, begitu juga pentingnya kesejahteraan perlu wujud dalam setiap unit keluarga. Semoga dengan itu keharmonian keluarga akan terus terjalin dan institusi keluarga terus diperkukuh untuk mengatasi segala cabaran, khususnya dalam perpaduan masyarakat dan pembangunan negara. Kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah hari ini, yang pertama, keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat berilmu dan bertamadun yang menjamin kesinambungan dalam melahirkan generasi berkualiti bagi membina negara sejahtera. Kedua, hayati dan amalkan 5 teras keluarga bahagia dalam elemen kasih, iaitu yang pertama, kasih sayang, yang kedua, akhlak, yang ketiga, sihat dan selamat, yang keempat, berilmu dan harmoni. Ketiga, jalankan peranan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab, sama ada ketua keluarga, anak dan saudara mara yang dapat membina keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah. Akhir khutbah, renungkanlah firman Allah di dalam surah Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan lagi mereka di dalam hati orang ramai perasaan kasih dan sayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana Kebuah Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin
Din Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Barka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bintil marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutmainna sakha'an rakha'a dar adl wa iman wa amn wa aman wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasara ad-din wakhzul man khadala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma 'alayka bil yahud al-mu'tadin الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزم أعداء المسلمين اهزم أعداء المسلمين وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikan kami turunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan solat berjemaah di masjid dan surau serta membayar zakat dan wakaf tunai melalui PPZ Mawib. Permudahkan Mawib dalam mengirimkan zakat kepada asnaf, menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, satukan kami atas agamamu, hindari kami dari perselisihan yang panjang. Jadikan kami orang yang jujur, berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Pelihara kami dari melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakan kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan dari fitnah, musibah, bala, bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.